Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Aisyah binti Abdul Halim. Saya merupakan pelajar lepasan STPM 2018 di sebuah sekolah berasrama penuh, College Islam Sultan Alam Shah yang terletak di Kelang, Selangor. Sekini saya telah melanjutkan pelajaran saya di peringkat ijazah sarjana muda di sebuah universiti, iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang syariah di Fakulti Pengajian Islam. Saya merupakan anak yang ketiga daripada 6 orang adik-beradik dan saya kini tinggal di Kuala Lumpur bersama keluarga saya. Saya merupakan seorang pelajar yang agak aktif dalam mencubakan diri dalam program-program yang diadakan di bawah kendalian kolej serta persatuan. Program yang saya sertai adalah program Adik dan Insan Kajai 3.0 yang diadakan pada tahun 2019 yang lepas. Dan saya merupakan antara AJK ahli jawatankuasa dalam program tersebut. Saya juga merupakan seorang peniaga atas talian. Saya menjadi dropship kepada sebuah syarikat, iaitu syarikat yang menjual tudung dan planner, iaitu syarikat Bayi Mila Shah yang terletak di Shah Alam. Saya mencuburkan diri dalam bidang perniagaan ini sejak 2019 lagi, dan saya mencuburkan diri kerana saya ingin menimba sedikit ilmu mengenai perniagaan atas talian serta mengasah bakat saya dalam perniagaan dan belajar ilmu berkomunikasi dengan orang lain. Di samping saya ingin menambah duit poket saya sepanjang saya belajar di universiti. Saya rasa itulah sedikit sebanyak mengenai diri saya. Saya melihat diri saya pada 5 tahun akan datang saya telah mendapat pekerjaan dan saya menjadi pegawai syariah yang bertauliah. Khususnya saya dapat memberikan banyak manfaat kepada syarikat saya yang akan saya bekerja nanti, serta saya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, dan saya lihat saya akan menjadi seorang usahawan yang berjaya pada masa akan datang, yang dapat mengaup keuntungan yang banyak, dan dengan keuntungan itu saya dapat memberi sedikit kepada orang-orang yang memerlukan, serta untuk memberikan kepada keluarga saya. Setiap orang dia ada kelemahan dan kekuatan tersendiri. Sama juga saya juga ada kelemahan dan kekuatan. Apa yang saya lihat kelemahan yang ada pada diri saya ialah saya rasa saya seorang yang pendiam dan pemalu, dan agak pemalu. Saya tidak berapa gemar untuk berada dalam kawasan ataupun situasi yang crowded, yang ramai orang, dan ia akan membuatkan saya rasa penat. Saya merupakan seorang yang introvert, jadi saya memerlukan sedikit masa, yang mana saya perlukan sedikit masa untuk bersendirian, dan pada waktu itu saya akan menambah tenaga saya semula, dan selepas itu barulah saya dapat berkomunikasi dengan orang, dapat berbual dengan orang, dapat bergaul dengan ramai orang. Tapi saya boleh bergaul dengan orang, tapi tak boleh yang masa yang terlalu lama. Saya memerlukan sedikit ruang dan masa untuk diri saya bersendirian, untuk melayan dan mengecas balik bateri saya. Seterusnya, saya juga seorang yang cepat down kepada perkara-perkara yang saya tidak dapat buat pada waktu itu, saya tak dapat selesaikan pada waktu itu. Dan saya juga perlukan masa untuk saya kembali bertenaga sekiranya saya rasa down waktu tu. Saya tak boleh terus push, dan saya kena berehat sebentar. Sebab saya cepat down, jadi saya perlukan banyak masa dan saya tak perlu tergesa-gesa dalam membuat suatu perkara yang saya rasa macam saya tak dapat nak buat. Itu kelemahan saya. Kekuatan saya lihat pada diri saya adalah seorang yang optimis terhadap kehidupan saya lah. Saya sangat optimis. Walaupun ia nampak macam mustahil, tapi saya akan cakap kepada diri saya untuk sentiasa positif dan sentiasa berpandang banyak kebaikan terhadap apa yang berlaku dalam hidup saya selama ini. Dan seterusnya, saya seorang yang suka bekerja dalam kumpulan.
Dan perkara ini saya lihat ia sangat penting sekiranya saya bekerja di sebuah syarikat-syarikat, di sebuah perniagaan, sebab kita perlukan sifat bekerjasama dalam kerja kumpulan. Saya suka bekerja kumpulan sebab kita boleh dapat banyak pendapat daripada ramai orang. Saya suka mendengar pendapat daripada setiap individu yang ada dekat dalam grup, dalam kumpulan saya itu. Saya suka bekerjasama. Tetapi saya tak boleh terlampau lama untuk bergaul, tapi saya suka bekerjasama saya suka membuat suatu perkara yang kita ada ramai ahli dan suka buat dalam teamwork. Itu adalah diri saya. Baiklah, seterusnya tangga gaji yang saya harapkan adalah bermula daripada 1,500 hingga 3,000 pada permulaannya. Saya tidak mengharapkan terlampau tinggi gaji yang saya akan dapat pada permulaan saya bekerja di sesebuah syarikat. Kerana saya yakin sekiranya kerja itu menawarkan nilai yang tinggi, nilai gaji yang tak berapa tinggi, maksudnya saya perlu berusaha lagi dan menonjolkan potensi yang saya ada untuk dalam syarikat tersebut. Jadi saya perlu bekerja keras untuk mendapatkan gaji yang tinggi serta jawatan yang tinggi. Sumbangan atau inovasi yang boleh saya berikan kepada syarikat yang saya akan bekerja nanti. Saya pada pandangan saya, sebab saya seorang pelajar dalam bidang syariah, jadi saya pastilah khususnya saya akan tertumpu kepada untuk menjadi pegawai syariah. Dan saya akan memberikan sehabis baik kepada syarikat tersebut dengan membentuk satu bentuk kerja yang baru, yang lebih fleksibel dan teratur kepada syarikat tersebut ikut keadaan semasa syarikat tersebut lah. Dan saya akan cuba untuk berusaha untuk membawa syarikat saya tersebut kepada syarikat yang berlandaskan patuh syariah. So itu adalah tugas saya sebagai pegawai syariah. Jadi di samping saya membawa kepada landasan patuh syariah, saya juga akan memastikan bahawa syarikat yang saya bekerja itu dapat bersaing dengan syarikat-syarikat yang lain dengan lebih hebat lagi. Dan saya ingin menjadikan syarikat saya itu adalah syarikat yang dapat berlumba-lumba dan dapat bersaing dengan syarikat lain. Kepakaran yang saya ada selain daripada jawatan di pohon. Jawatan yang saya pohon mestilah sebagai pegawai syariah. Jadi kepakaran lain yang saya boleh lakukan adalah dalam bidang marketing, pemasaran. Saya ada sedikit sebanyak saya ada ilmu dalam bidang pemasaran, memandangkan saya seorang yang businesswoman online. Jadi saya ada sedikit ilmu yang boleh saya kongsikan dengan bahagian pemasaran dalam syarikat tersebut untuk memasarkan syarikat kita untuk jadi lebih hebat dan maju ke hadapan. Dan saya juga ada sedikit ilmu mengenai teknologi, mengedit video, mengedit gambar dalam penggunaan aplikasi-aplikasi pengeditan. Dan saya harap daripada ilmu yang sedikit yang saya ada itu, saya dapat sedikit sebanyak dapat membantu syarikat saya untuk lebih diketahui dan dikenali orang-orang ramai dan memasarkan syarikat kami di peringkat yang lebih tinggi. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada soalan kategori umum. Saya memilih untuk menjawab soalan kedua, iaitu kepentingan integriti dan kejujuran dalam setiap dalam pekerjaan. Pada pendapat peribadi saya rasa sikap integriti dan kejujuran perlulah ada dalam setiap individu sejak dari kecil lagi. Sebab ia perlulah ada seiring dengan kehidupan kita seharian. Dalam waktu kita menjalani kehidupan kita seharian, kita perlulah ada sifat amanah, sifat integriti, sifat berdisiplin, kerana ia akan membentuk kita menjadi seorang yang lebih bagus dan lebih hebat dalam setiap perkara yang kita lakukan. Jika kita pandang
jika kita pandang dari sudut agama, sesuatu pekerjaan itu akan diberkati sekiranya kita lakukan dengan baik, tiada unsur-unsur curi tulang, tiada unsur-unsur penipuan dan ada kejujuran di situ. InsyaAllah kita akan rasa pekerjaan kita itu membuahkan hasil yang baik dan bagus pada diri kita maupun kepada masyarakat, dan ia akan memberi kesan yang lama terhadap diri kita dan terhadap pekerjaan kita. Hasil kerja kita juga, sekiranya kita berintegriti, hasil kerja kita akan dilihat sebagai hasil kerja yang asli dan hebat. Tidak ada unsur penipuan. Maka kita sebagai seorang yang beradab, berilmu, kita perlu jaga perlu jaga dan perlu pastikan sifat yang baik ini dan sifat integriti ini ada dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Pada pendapat saya, sewajarnya ia haruslah tak berlaku pada graduan kita sekarang. Sebab sekarang ni, seperti kita tahu, seluruh dunia mengalami dilanda pandemik COVID-19. Jadi kita tak boleh nak demand tinggi sangat mengenai gaji kita, sebab sekarang ni sangat susah untuk orang mendapat tawaran pekerjaan, dan banyak sangat orang yang telah dibuang kerja sebab tak cukup syarikat tak boleh nak bayar gaji. Jadi sekiranya kita dapat peluang dapat pekerjaan yang mana menawarkan gaji yang mana tak seperti yang kita idamkan, pada permulaannya kita haruslah menerima je tawaran tersebut. Sebab sekarang ni susah untuk orang dapat. Jadi kita yang dapat peluang, kita haruslah mengambil peluang tersebut dan lakukan sehabis baik kerja kita agar kita dapat meningkat kerja kita dan mendapat gaji yang lebih tinggi sekiranya kita melakukan pekerjaan kita dengan baik. Jadi saya rasa para graduan haruslah terima saja sekiranya itu adalah gaji permulaan kita yang diberikan dan ia tidak seperti apa yang kita bayangkan. Jangan terus tolak, ambil dulu. Kita at least kita ada sedikit pengalaman dan kita dapat memulakan karier kita sebagai seorang graduan dalam pekerjaan, dalam sesebuah syarikat, dan untuk kita memberikan sumbangan kepada syarikat tersebut. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.